ni masuk ke dalam ke semua paralel ni sebab dia kita kena buat paralel ni sebab paralel ni dia akan pecahkan kita punya current. Kalau voltage, paralel tu dia akan sama. Tapi kalau untuk current, dia akan pecah-pecahkan. That's why untuk senang kita punya computation untuk dapat V pi ni, kita paralelkan RC1, RB2 dan R pi 2. Right, that's a reason why kita kena paralelkan. Dan kita dapatlah voltage V pi 2. Alright. Untuk gain, untuk transistor yang pertama tadi, input kita sebenarnya, dia punya V out dia adalah V pi 2. Kan? Hak ni dia punya input, ini untuk transistor yang pertama, yang input kita. Ni dia punya voltage input, dekat sini dia punya voltage output. So, bila you guys dah found dah V pi 2, there's a equation for get the V out for the first transistor. So, kita dapat dah, hak ni adalah kita punya voltage out untuk transistor yang pertama. And then kita hanya perlu carikan voltage input dia. Voltage input dia adalah Vin. Vin ni. Voltage input tu dekat sini. Vin ni. So bila dia paralel dengan V pi 1, kalau voltage dia paralel, dia akan sama. Macam current. Current dia sesiri baru dia current tu sama. Contohnya. Kalau kita ada current source. Sini ada resistance sesiri kan? Sesiri. Kalau current yang lalu kat sini sama current lalu kat sini. Itu adalah current. Kalau voltage, kalau voltage plus minus, voltage dekat sini tak sama voltage kat sini. Tetapi voltage dia akan sama bila kedudukannya paralel. So voltage dekat sini sama dengan voltage dekat sini, sama voltage dekat sini. Kalau dia adalah paralel. Terbalik. Right. So sama juga condition untuk kita punya input voltage dekat transistor yang pertama. So V ini sama dengan V pi 1. So we just replace inside the equation. V in sama dengan V pi 1. So dia A1 ni kita tahu dah. V out dia dengan V in dia. V out dia sama dengan V pi 2. And then V in kita adalah V pi 1. So formula untuk V pi 2 adalah yang ini. So dia akan jadi minus GM1 RC1 RB2 paralel dengan R pi 2 divide dengan V pi 1. Oh sini lupa ada V pi 1, GM1 V pi 1 minus GM V pi 1. Divide kita boleh hilangkan dan kita tinggal minus GM 1 harap RC1 paralel dengan RB2 paralel dengan R pi 2. So you boleh cari value ni dulu and then you boleh cari value ni dulu and then value ni dulu and then you boleh darabkan dia. So hasil dia yes, untuk total dia you darablah A1 dengan A2 ataupun you combinekan dia dua equation ni. Ni equation yang ni you combine darab dengan equation yang ni. That's why dia jadi yang bentuk macam ni. GM1, GM2, RC2. Ni kan. Ni adalah dekat V out. Ni adalah dekat V out. Sebabkan ni minus jumpa dengan minus, so dia hilanglah dekat kita punya output dia ni. Nanti kita punya result kita, kalau perasan dekat lab tadi, kan kita punya output dia kalau perasan, kalau kita pakai satu transistor je, kita punya output ni akan inverse. Perasan tak? Ini merah ni input, biru ni kita punya output, nampak dia invert. Kalau merah ni dia ke atas, biru ni ke bawah. Itu ialah invert. Sebabkan kita punya gain kita dalam minus. Tetapi dalam case ni, kita punya total gain kita dalam positif. So nanti input kita naik, output kita pun akan jadi naik. Alright, bila kita combine GM1
Hak ni minus GM2, RC2 darab dengan minus GM1, RC, RB2, R pi. Jadilah bentuk macam ni. Alright, so korang carilah value RB1 ni. RB1 ni adalah equal to RB2, R3 plus parallel R pi, R3 pi, hak ni yang hampa dah cari dah tadi, mana? Hak ni yang kita dah cari ni, mana tadi? Hak ni, RB ni kita dah cari dah. And then VVB pun kita cari dah. So hak ni, so kanti hampa paralel lah, dan R pi tu pun dah cari dah tadi kan. R pi mana? R pi ni, R pi pun hampa dah cari tadi. So masuk je dan hampa dapat total ni, dan darab lah semua dengan nilai GM. GM pun dah cari dah tadi. Oh, mana tadi yang hampa dah cari yang atas. Yang hampa dah cari tadi. So bila ni hampa darab je. Bila hampa darab semua ni, nampak tak, perasan tak hampa punya gain? Dia akan dapat 34,350 kali pembesaran besar. So kalau input hampa tu dalam milivolt, kemungkinan hampa dapat tu dalam puluh volt atau ratusan volt untuk hampa punya output. Besar lah. That's why kita kena pakai multi-stage untuk besarkan kita punya voltage gain. Alright, ini kalau disuruh cari input resistance. So input resistance tu kita dekat sini. Dekat sini adalah input resistance. So RB1, ni saya letak ni. Ini adalah input resistance. RIB. Resistance bagi input base. Sini kita punya out. So Rin dia adalah RB1 paralel dengan RB2, RPi1. Ni dia paralel lah, nak dapatkan resistance kat sini. So kita paralelkan dua ni. And then untuk dapat R out, kita ambil value RC2. Dan complete hampa punya analisis, AC analysis untuk multi-stage cascade. Oi, sikit je lagi nak habis. Lepas tu, alright. Itu configuration yang mudah lah, sebab dia pakai NPN, dia divide sebagai coupling capacitor. Kalau hampa nanti boleh, saya tak tahu, rasa macam tak cukup masa je, kita hanya tinggal dalam 9 minit. Hak ni adalah configuration cascade juga, tapi yang input ni dia pakai NPN. Output ni kita pakai PNP pula. Alright. Hak ni tak ada coupling, maksud dia analisis hampa kena bercampur lah. So first of all, kalau DC analysis hampa kena buang lah coupling ni dulu. So bila buang coupling ni tak ada lah. Ini pun tak ada. Ya, tersalah. Hak ni tak ada. Hak ni pun tak ada. Hak ni pun tak ada. So the biasing, sekejap dia tulis apa? First stage is directly coupled to next stage without going through the coupling capacitor, right? A common emitter stage driving another common emitter stage. Common emitter stage, driving to another common emitter. Right, okay. The biasing network must be suitable design, otherwise the DC bias of one stage will be upset the bias voltage of the others. Alright, okay. A common emitter driving a common counter emitter follower. Oh, itu bukan contoh. Alright, right. Ini adalah another macam mana cascade. Dia nak buat pakai cascade juga, tapi dari coupling di mana di combine NPN dengan PNP. Dia tak pakai antara coupling ni, antara coupling tak pakai capacitor coupling. Terus salah satu lagi, ini lagi satu cara sama juga. Lagi satu cara, dia direct juga NPN tapi tak ada pakai coupling. Right. So ini adalah contoh dia macam mana kita nak combine
NPN dengan PMP. Right. So dia bagi value so kena, kalau yang tadi tu dia bagi value beta yang sama. Sekarang ni Q1 transistor 1 dengan transistor 2 ni dia tak bagi beta yang sama. So kena ingatlah, jangan campur lah. Dua-dua tu nanti dapat value yang berbeza. Then VB on lah 0.7, yes normal. So kat sini configuration ni agak berbeza. Kalau sebelum ni kita terus VCC, kat sini ground. Tapi kat sini dia bagi positive volt, dekat VC, dekat VEE dia bagi minus 5 volt. So macam mana nak kira, boleh tengok analisis dekat bawah. Alright. Untuk first of all, korang kena carikan VBB dengan VRBB. Yang macam kita dah buat tadi tu. Cara dia sama. So dia dapat dah. Cara dapat RBB ini dia. Dapat value. Hampa boleh je try. Ni parallel kan 100 dengan 50. You orang dapatlah 33.3 kilo ohms. Ni untuk RBB. VTH ni sama dengan value VBB sebenarnya. Kadang dia pakai VBB, kadang pakai VTH. Sama je. So kalau tu dia lah VTH tu dekat sini. So dia adalah voltage divider dekat sini. So nak dapat dia, ni formula dia. A2 R1 tambah A2. Voltage positif tolak dengan voltage negatif plus voltage negatif. Alright, nanti korang dapatlah value VTH atau VB. Sama je. That's why saya cakap VBB dengan VTH ni sama. So dapatlah value minus 1.667. Alright. Nampak VBB dengan VTH tu. With RTH, kadang-kadang dia pakai RTH, kadang-kadang dia pakai RBB, kadang-kadang dia pakai VBB, kadang-kadang dia pakai VTH. Itu adalah sama. Dia punya formula pun sama. Right. Dia settle untuk DC analysis sini. Dan terus dia kira untuk dapatkan IB. First of all, kalau buat DC analysis ni, first of all korang kena cari IB. Kalau nak dapat IB, korang cari kat sini dahulu. Current yang dekat transistor pertama, base to collect emitter. Alright. So, VBB equal to IB RB. Okay, susah kan? Nak senang faham, voltage source sama dengan voltage output. Voltage load. So VBB equal to IB RB plus VBE. Kalau nak bezakan ni VBE satu lah. So plus sini ada IE RE plus IE RE 1 and then masuk kat sini jumpa minus 5 volt. Alright. And then kalau korang rearrange balik. Dan korang tahu kan IE equal to beta plus 1 IB. So replace ke dalam IE kat sini. Nanti dapatlah VBB plus 5 volt minus VBE equal IB RB plus 1 plus beta IB RE. So nak dapatkan IB equal to VBB plus 5 volt minus VBE over RB plus 1 plus beta RE. So that's why I told you already that different circuit have their own calculation. So don't simply memorize. First of all, you need to understand and know the concept, then you can derive your own equations, right? Then korang dapatlah IB. So then inilah saya cakap tadi. Dan dia dapat IB. Ya Arif, ya Mio. Mio nak tanya? Tak ada Saya proceed So bila ni kalau replay lah value VBB ni ada 5 volt ada, VBE pun ada, RB pun ada, beta pun dah bagi tadi 170 RE. Value ni 2 kilo ohms.
Then you guys bolehlah dapat IB1 sama 7 microampere. So nak dapatkan IC, IC yang lalu dekat sini, IC tu dekat sini tau, bukan total dekat sini. Sebab dia IC yang dekat sini adalah combination antara IB2 dengan I1. Baru sama dengan IC1. So IC1 ni adalah beta IB1. So beta ni 170 kan, darab dengan 7 microampere dapatlah 1.19 milliampere. Ni dapat kat IC sini. So IC1 adalah combination antara I1 dengan IB2. Belum finalize lagi. Right. So kalau dah dapat IB, kita boleh juga cari IE1 dengan kita pakai beta 1 plus 1 IB1. So kita dapatlah dalam 1.197 milliampere. So nak dapatkan VB, voltage dekat sini, kita boleh VBB tolak IBRB. Beza voltage kat sini, kita dapat voltage kat sini. And then kalau dapat voltage VE ni, IERE ni, tambangan ni, yang ini tolak voltage kat sini, dapatlah voltage kat sini. Ataupun VE1 sama dengan IE1 RE1 tolak 5 volt. So nak dapatkan E1 ni macam ni lah. So dapat value. Sini positif, nantilah positif lah. Positif minus 5 volt, nanti dapatlah minus 2.606 untuk VE. Kalau dia suruh cari ni, kalau cari sini pula. Okey, untuk ini yang mana? Grouping RE2 VEB, ini VEB dekat sini 2. Okay, alright. Voltage dekat sini, voltage total dekat sini sama dengan voltage dekat sini sebab dia sesiri, selari, paralel. Voltage dekat sini, sini sama dengan voltage dekat sini. So voltage dekat sini adalah I1 RC1, so equal to IE2 RE2 plus VEB. So sama ataupun macam saya habak tadi, IC1 kan, IC1 sama dengan I1 plus IB2. Ni IB2. So I1 sama dengan IC1 tolak IB2. Jadilah macam ni. So IE2 adalah, kalau dapat IB2, darablah beta 2 pula. Beta ni 120 tambah 1 dapat. Ni dapatlah IE2. Right. Then dia nak replace sebab IE ni, sebab kita nak dapatkan bentuk IB, sebab nak cari IB2 ni, replace IE2 ni ke dalam bentuk equation IB2. So replace IE dengan beta 2 plus 1 IB2 kat dalam ni. Tambangan VE2 sama dengan IC1. I1 tadi IC2, IB2 dan IC1 ni kita dah cari tadi kan. IC1 ni kita cari dekat awal tadi. Mana? Had ni kita cari dah. So replace je kat dalam equation. So kita dapatlah IB2. Sorry saya laju sikit sebab nak ambil masa dah. So kita replace ni dalam bentuk IB. So tinggal ini kita pun dah tahu dah nilai ni. So kita boleh cari nilai IB2. So akhirnya kalau kita ni, kita susun balik, kita dapat IB2 17 microampere. So bila kita dapat dah voltage, current base kat sini, kita boleh dapat current dekat sini pula. Pemilihan beta 2, IB2, dapatlah IC2. So bila dapat IB2, kita boleh cari IE2.
And then bila dapat IC1 dan IB2 kita boleh dah cari current dekat sini I1. Alright. Then voltage yang drop dekat point ni VC1 ni adalah beza voltage sini tolak dengan voltage dekat sini. So VCC tolak dengan I1 RC, kita dapatlah voltage dekat VC1. So dapat VC1. Saya nak dapatkan VE2, voltage dekat sini tolak dengan voltage dekat sini. So 5 tolak current IE2 dan IE2. So dapatlah minus 0,16 dekat sini. Untuk dapatkan VCE2, voltage dekat sini tolak dengan voltage dekat sini. So voltage dekat sini kita tahu dah IC2 berapa, darab dengan RC, saya tolak dengan voltage dekat sini, kita dapatlah minus 1,15. Right, itu untuk DC analysis untuk cascade ni. Hak ni saya nak, sebabkan pukul 6, saya nak you guys study configuration untuk hak ni. Macam mana? Boleh kot hampa study kot. Nanti kalau tu boleh you guys tanya lecturer tutorial. Sebab kita tak cukup masa. Macam mana? Boleh kot study sendiri. Sini semua ada contoh ni. Any ideas? Kan saya nak buat recorded juga.